Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan lagi kesinambungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Kali ini kita akan meneliti pula buku teks pada muka surat 39 dan juga buku aktiviti pada muka surat 46. Kedua-duanya buku jilid 2. Cikgu mengharapkan agar anak-anak sudah bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Anak-anak sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks. Ini bermaksud pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kata kerja pasif. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, elok kalau kita teliti dahulu apakah yang dikatakan kata kerja pasif itu dengan melihat info bahasa yang terdapat pada buku teks muka surat 39 berada di bahagian bawah. Jom kita lihat. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberikan penekanan kepada objek asal. Dalam pelajaran sebelum ini, kita telah belajar apa itu ayat aktif dan ayat pasif. Ya? Ayat pasif ialah ayat yang biasanya kita berikan imbuhan di dan diikuti dengan perkataan oleh. Ayat aktif bermaksud bangun membuat. Ini bermaksud objek yang berada di hadapan yang kita sebut pertama sekali itu yang akan melakukan pekerjaan. Manakala ayat pasif ialah bangun kena buat. Objek yang disebut di hadapan itu yang akan kena buat oleh pelaku ataupun orang lain. Namun pada hari ini kita akan belajar tentang kata kerja pasif, bukan ayat pasif. Ya, ingat ya? Oke, kita lihat contoh yang diberikan dalam info bahasa. Objek yang disebut adalah kasut saya. Kata kerja pasifnya adalah terpijak. Pelakunya ialah Ali. Jadi, kasut saya itulah yang akan dilakukan, dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Apa yang terkena pada kasut saya? Terpijak. Ter adalah perbuatan secara tak sengaja. Siapa yang terpijak kasut saya? Ali, iaitu pelaku. Okey. Itu berbeza dengan ayat aktif yang ditunjukkan. Ali memijak kasut saya. Ali adalah pelaku. Dia yang melakukan kerja. Berbeza dengan kata kerja pasif. Yang disebut mula-mula iaitu objek itu yang dikerjakan. Harap kamu faham. Kalau tak faham tak apa. Nanti sambil-sambil kita berbincang tentang apa yang tercatat pada buku teks muka surat 39 ini, cikgu akan terangkan juga sepintas lalu. Okey, dah bersedia ya? Okey, kita terus melihat apakah yang tercatat secara keseluruhan pada buku teks muka surat 39 ini. Kata kerja pasif. Keindahan hutan hujan Borneo. Tahu di mana letaknya Borneo? Kepulauan Borneo adalah kepulauan yang menempatkan negeri Sabah, negeri Sarawak, negara Brunei Darussalam dan juga Kalimantan, sebuah provinsi ataupun sebuah wilayah dari negara Indonesia. Okey, kita baca bersama-sama. Murid-murid berkumpul setelah tiba di pusat penemuan hutan hujan Sabah. Taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Diberikan ditulis dengan warna merah, menunjukkan bahawa diberikan itu adalah kata kerja pasif. Apakah objek yang nak dijelaskan dalam ayat ini? Iaitu taklimat ringkas. Siapakah pelakunya? Cikgu Haris. Itu bezanya. Kita tak sebut Cikgu Haris dulu. Kita sebut taklimat ringkas dahulu. Kita sambung. Murid-murid mendengar taklimat dengan tekunnya.
Kemudian ada perkataan diarahkan, iaitu kata kerja pasif, di mana diminta kita membina satu ayat. Bagaimanakah kita nak membina ayat diarahkan ini? Bolehlah kita tulisnya seperti ini. Murid-murid diarahkan beratur mengikut kumpulan masing-masing. Diarahkan. Apakah objeknya? Murid-murid. Okey, jelas ya? Okey. Kita terus ke perenggan yang kedua. Murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Perkataan yang diwarnakan dengan warna merah adalah terpijak. Terpijak adalah kata kerja pasif. Maksudnya dipijak secara tidak sengaja. Objeknya tumbuhan kecil. Pelakunya pengunjung. Ya, jelas. Dan perkataan yang perlu kita bina untuk gambar ini ataupun perenggan ini adalah terlihat. Apa yang dilihat oleh murid-murid ini? Burung kenyalang. Jadi bolehlah kita bina ayat seperti ini. Burung kenyalang itu terlihat oleh murid-murid. Maknanya mereka melihat burung itu secara tidak sengaja sedang bertenggek di dahan pokok. Perenggan yang ketiga. Lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Bermanfaat bermaksud memberi manfaat, memberi faedah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Apakah pula maksud ekosistem hutan? Kita lihat dulu info yang diberikan di bahagian bawah. Ekosistem ialah sistem yang melibatkan hubungan antara haiwan atau tumbuhan dengan alam persekitarannya. Maknanya saling memerlukan, saling bergantungan. Seperti kita teruskan. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Diamalkan ditulis dengan warna merah, iaitu kata kerja pasif. Kita lihat apakah objeknya. Apakah yang nak diterangkan? Iaitu penjagaan alam sekitar. Siapa yang perlu mengamalkan penjagaan alam sekitar ini? Murid-murid. Jadi murid-murid bertindak sebagai pelaku. Okey. Dah selesai pun perbincangan kita pada muka surat 39. Sekarang kita terus ke buku aktiviti pada muka surat 46. Jom. Buku aktiviti muka surat 46, aktiviti 7. Lengkapkan petikan dengan kata kerja pasif yang sesuai. Benteng pemecah ombak. Pada halaman ini disenaraikan beberapa kata kerja pasif. Antaranya terhakis. Terhakis maknanya memberi kesan, semakin menyusut, semakin berkurangan ataupun berubah bentuknya. Contohnya seperti pantai-pantai yang ada di laut itu, apabila datang ombak yang memukul, makanya pantai itu akan berubah, akan semakin susut, semakin sedikit. Ya, itu contoh ya. Dibina. Dibina maknanya dibangunkan. Dibangunkan seperti kita membangunkan sebuah rumah. Kita membangunkan dinding ataupun tembok di keliling rumah kita. Mungkin kita bangunkan juga tembok di tepi pantai. Dilakukan bermaksud dijalankan. Pelbagai usaha dilakukan untuk mengatasi masalah banjir itu. Kita buat macam-macam. Okey. Diatasi, cuba mengatasi masalah itu. Apabila timbul suatu masalah, kita cuba mencari satu jalan untuk mengatasi masalah yang timbul itu. Contohnya mungkin kalau pantai itu dah mula terhakis, kita akan bina tembok untuk mengatasinya. Jadi, hakisan pantai itu boleh diatasi dengan pembinaan tembok penahan ombak. Okey, kemudiannya bertambah. Bertambah maknanya ditambunkan. Seperti kalau kita memerlukan satu kawasan tanah daratan yang lebih luas di tepi pantai, kita bawalah batu, tanah, konkrit dan sebagainya, kita tambun di kawasan laut itu.
dan secara beransur-ansur kawasan dataran semakin membesar. Kalau mungkin berlaku hakisan pantai, kita letakkan batu, letakkan tanah, letakkan apa-apa benda konkret yang lain dan dapat mengelakkan hakisan itu daripada terus berlaku. Itu maksudnya bertambah. Bersusun. Bersusun maksudnya disusun dengan elok, disusun dengan cantik. Seperti kita menyusun buku. Buku itu bersusun dengan kemas. Kasut bersusun dengan kemas. Kalau batu-batu, batu-batu pun bersusun dengan kemas. Supaya tidak berselerak. Kalau ombak pukul batu yang bersusun itu pun tak akan memberi apa-apa kesan. Okey. Kemudiannya terjejas. Memberi kesan yang tidak baik. Terjejas. Apabila kita banyak makan makanan ringan, kesihatan kita akan terjejas. Contohnya seperti itu. Jadi, kalau pantai yang selalu dipukul ombak, mungkin akan terjejas, akan berubah kedudukan pantai itu. Mungkin pantai dah mula tanah-tanah mungkin runtuh, pasir-pasirnya dah hilang, kecantikannya pun dah berganti dengan lumpur. Itu terjejas, ya. Cikgu telah menerangkan semua maksud kata kerja pasif yang terdapat pada aktiviti 7 ini. Jadi cikgu minta kamu lengkapkanlah mana-mana ruang kosong yang terdapat pada muka surat ini dengan jawapan yang kamu fikirkan sesuai dan tepat. Pastikan kamu menulis jawapan kamu dengan kemas dan cantik. Pastikan juga ejaannya juga tepat dan betul. Kalau sudah selesai semuanya, pastikan kamu menghantar bukti bahawa kamu telah menyelesaikan kerja ini kepada cikgu untuk cikgu nilai dan cikgu sema. Cikgu tidak mahu menghuraikannya secara keseluruhan kerana cikgu telah memberikan maksud perkataan-perkataan tadi. Okey, sehingga itu sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.